أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت.
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita pada pagi yang mulia ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah. Pada hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama mendengar hadis-hadis Nabawi berkaitan dengan menjenguk orang sakit, menyembahyangkan dan mengiringi jenazah, serta menyaksikan penguburannya. Hadis-hadisnya ada banyak. Kita pergi satu persatu, mungkin tak cukup dengan satu pertemuan. Mungkin kita perlu 3-4 pertemuan untuk menghabiskan hadis-hadis ini. Tidak mengapa. Yang penting kita dapat pengetahuan daripada hadis-hadis yang sangat mulia ini. Hadis yang pertama, Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma. Qal amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid wa tiba'il janazah wa tashmitil 'atis wa ibraril muqsim wa nasril mazlum wa ijabatad da'i wa ibsya'is salam. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang akan kita baca ini menerangkan kepada kita tentang perkara-perkara baik yang disuruh oleh Nabi kepada para sahabat untuk dilakukan. Kalau nak jadi seorang Muslim yang sejati, nak jadi seorang Muslim yang baik, maka Nabi telah tunjukkan kepada kita beberapa amalan-amalan baik yang wajar kita ikuti, yang kita buat, maka insya-Allah kita memenuhi syarat untuk menjadi seorang mukmin yang baik. Yang pertama apa dia? Dengar hadis ini. Hadis ini daripada Sayyidina Barra bin Azib. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami. Jadi Rasulullah yang suruh para sahabat. Suruh apa? Yang pertama sekali, iyadatul marid, yaitu menjenguk orang sakit. Ya. Nabi suruh para sahabat supaya menjenguk orang sakit.
Dengar orang sakit, kita pergi jenguk dia. Kita pergi menjenguk orang sakit, samalah kita pergi menjenguk Allah. Sebab nanti ada hadis yang lain yang kita akan baca bagaimana di akhirat nanti Allah seolah-olah merungut-rungut. Menzahirkan rasa kekesalannya kepada orang-orang mukmin tentang apa? Tentang mengapa kamu di dunia dulu tidak menziarahi aku ketika aku sakit. Rasa peliklah orang-orang ni. Macam mana pula Allah Ta'ala boleh sakit sedangkan engkau ya Allah Tuhan yang zat yang maha mulia. Allah menjawab, ketika ada hamba aku yang sakit, maka yang menyakitkan hamba aku itu ialah aku. Aku yang menyakitkan, aku yang memberikan sakit kepada hamba-Ku itu. Dan aku jugalah yang menyihatkan dia. Jadi bermakna bila kamu menziarahi hamba aku yang sakit, samalah seperti kamu menziarahi aku yang sakit. Sebab segala-galanya dalam i'tikad kita ahli sunnah wal jamaah ini, ialah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya seseorang, Allah yang memberikan sakit. Sihatnya seseorang, Allah yang memberikan sihat. Jadi bila hamba Allah sakit, kita pergi ziarah dia, samalah seperti kita menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kata Bara' bin Azib, Nabi SAW menyuruh mereka bi'iyadatil marid, dengan menziarahi orang sakit. Yang kedua, wattiba'il janazah. Yang kedua, mengiringkan jenazah. Kita disuruh mengiringkan jenazah sampai ke kubur. Sampai ke kubur kita disuruh mengiringkan jenazah itu. Kawan-kawan kita, sahabat andai kita, saudara mara kita, kecuali isteri lah. Isteri tak payahlah nak iringkan jenazah suami ke kubur. Sebab selepas saja suami meninggal dunia, isteri sudah berada dalam keadaan beredah. Jadi sudah berada dalam keadaan beredah, tidak wajar untuk keluar sebarangan. Ya, pergi menziarahi kubur, menghantar jenazah suami ke kubur, ia bukanlah satu perkara yang penting dan sangat mustahak sehingga nak keluar. Jadi sebab itu tidak wajar. Isteri duduk di rumah saja, biarkan jenazah suami diuruskan oleh orang ramai. Tetapi bagi kita, kalau ada teman, kalau ada sahabat, kalau ada saudara mara, Nabi kata, pergi ittiba'il janazah, ikut jenazah itu sampai ke kubur dia. Seelok-eloknya bermula daripada dia mandi itu, kita telah ada pun. Sebelum dia mandi, kita bacakan Yasin untuk dia. Mandi, kita tunggu. Kita sembahyangkan sama-sama dan kita iringi jenazah dia sampai ke kubur. Ini perbuatan amal mulia yang Nabi ajarkan kepada kita. Yang ketiga, watashmitil atis. Ya, menjawab doa orang yang bersin. Teman kita bersin, acum. Bersin teman kita. Maka orang yang bersin sunat berkata, Alhamdulillah. Kita yang mendengar orang yang bersin, disunatkan kita menjawab bersin dia itu. Disunatkan kita menjawab doa dia itu. Dia sebut Alhamdulillah, kita sebut Yarhamkumullah. Ataupun Yarhamkallah. Yarhamkallah. Ya, Yarhamkallah. Maka mudah-mudahan Allah merahmati engkau. Jadi kita jawab, Nabi kita jawab. Sebab ini akan merapatkan hubungan silaturahim antara kita sama-sama dia. Sebab orang yang bersin tadi, mengapa disuruh dia sebut Alhamdulillah? Sebab bila orang bersin ni, seluruh kekuatan dia ditujukan kepada bersinan dia tu. Maka jantung dia berhenti sekejap. Ketika bersin. Jadi, siapa yang menyambung semula degupan jantung dia? Allah. Sebab tu orang yang bersin sebut Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menyambung degupan jantung aku. Dan bila kita doa, dengar kawan kita sebut Alhamdulillah, kita bersebut Yarhamkallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau. Sentiasa rahmati engkau. Artinya lain kali kalau bersin, Allah sambung lagi nyawa engkau. Supaya lain kali kalau bersin, keluar semua penyakit-penyakit engkau. Itu maksud ya. Ya. Dan seterusnya, wa ibraril muksim. Menepati sumpah. Ini penting. Sumpah, bila kita telah bersumpah, wallahi wa billahi wa tallahi, penuhi sumpah itu. Sebab bila kita bersumpah, kita menggunakan nama Allah.
Bila kita bersumpah, kita telah mengaitkan Allah dengan perbuatan kita. Maka tidak wajar bila kita telah mengaitkan Allah, satu zat yang sangat mulia ini, ya, satu zat yang sangat mulia ini, tiba-tiba kita tidak melaksanakannya. Tiba-tiba kita tidak melaksanakannya. Jadi ibrarul muksim, yang seterusnya wa nasril mazlum. Nabi pesan kepada kita, tolonglah orang-orang yang teraniaya. Nampak yang teraniaya kita tolong. Ini amal yang baik. Teraniaya orang itu, kita berikan pertolongan kepada dia. Ya, seterusnya wa ijabati da'i, dan juga memenuhi undangan. Ini susah sikit. Ijabatu da'i ini memenuhi undangan. Khususnya undangan perkahwinan. Ini disuruh kita supaya mengijabah, menjawab, menunaikan undangan itu. Bila kita datang, sukanya tuan rumah itu. Dan seterusnya wa ifsya'is salam, dan juga memperluaskan salam. Menyebarluaskan salam kita. Jumpa je assalamualaikum, bukan saja jumpa di masjid, di mana saja. Jadi inilah amalan-amalan yang Nabi pesan kepada Barra' bin Azib dan kepada kita semua untuk sama-sama kita amalkan. Itu yang pertama apa dia? Menjenguk orang sakit, mengiring jenazah hingga ke kubur, menjawab doa orang yang bersin, menepati sumpah, menolong orang yang teraniaya, memenuhi undangan, dan menyebarluaskan salam. Assalamualaikum. Ini dia. Ini amalan-amalan yang Nabi ajar, yang mana inilah amalan yang dibuat oleh orang-orang yang nak jadi baik. Itu. Ya, sebab itu Nabi kata, orang yang Allah Ta'ala nak orang itu jadi baik, itu. Orang itu akan suka duduk dalam majlis ilmu. Bila duduk dalam majlis ilmu, maka dapatlah dia maklumat seperti ini. Maka bila dapatlah ia mengamalkannya, jadi dia orang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bila Allah Ta'ala nak seseorang itu jadi baik, maka Allah akan buka hati dia untuk dia memahami agama. Memahami agama macam mana? Duduk depan surat khabar. Memahami agama dengan kita duduk di hadapan majlis ilmu, memahami hadis-hadis Nabi, memahami ayat-ayat Al-Quran, insya-Allah barulah kita dapat memahaminya. Ya. Baik, kita dengar hadis yang seterusnya. Hadis ini pula daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabb kaifa ad'uka wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu ya ibna Adam." Jadi hadis ini daripada Abi Hurairah. Dia berkata apa? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya nanti pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan berfirman. Apa kata Allah kepada orang-orang manusia ni? Wahai anak Adam, aku sakit. Kenapa kamu tidak mau menjenguk aku? Mengapa kamu tak nak jenguk aku ketika aku sakit? Manusia akan menjawab, wahai Tuhanku, bagaimana saya menjenguk sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Macam mana ya Allah kami nak jenguk engkau, sedangkan engkau Tuhan yang maha agung, maha perkasa. Engkau tak pernah sakit ya Allah, bagaimana kami nak ziarah engkau? Peliklah manusia. Tuhan semesta alam berfirman, apakah kamu tidak tahu bahawa hamba-Ku si fulan sakit, tetapi kamu tidak mau menjenguknya? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu menjenguknya, nescaya kamu mendapati aku di tempat si fulan? Jadi Allah kata, kamu tak tahu ke bahawa si fulan itu sakit? Maksud menziarahi aku yang sakit ni ialah bila kamu dengar hamba aku sakit, maka kamu pergi menziarahinya. Dan apakah kamu tidak tahu bila kamu ziarahi orang sakit, kamu akan mendapati aku di situ? Bukan makna bila kita ziarah orang sakit, kita akan nampak Allah kat situ. Tak. Kita akan nampak perbuatan Allah di situ. Allah lah yang telah menyakitkan orang ini. Lebih-lebih lagi kalau kita pergi ziarah doktor. Doktor yang pakar-pakar ni. Kita ziarah dia sakit. Macam mana dalam hati kita seorang doktor pakar boleh sakit? Itulah dia manusia dan itulah dia kekuasaan Allah. Sah. Di sini menunjukkan bahawa betapa
Allah lah yang telah memberikan sakit kepada orang ini. Jadi bila kita pergi ziarah orang sakit, kita akan dapat melihat perbuatan Allah yang Maha Esa. Kita akan dapat lihat perbuatan Allah yang Maha Esa. Di situ kita nampak Allah. Ya, kita akan nampak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah besarnya pahala, besarnya ganjaran bila kita menziarahi orang sakit ini. Kalau di situ kita akan nampak Allah, sebab yang menyakitkan orang itu ialah Allah. Kita akan nampak Allah melalui orang sakit itu. Sebab dalam ilmu tauhid kita belajar, salah satu daripada tauhid yang kita belajar apa dia? Tauhidul af'al. Tauhidul af'al, tauhid perbuatan-perbuatan Allah. Apa makna tauhidul af'al? Kita mengiktikadkan bahawa pencipta hanya Allah. Yang mencipta sakit adalah Allah. Dialah Al-Qayyum. Dialah Tuhan yang mentadbir alam ini. Artinya kalau orang itu sakit, dialah yang memberikan sakit itu. Kalau orang itu sihat, dialah yang memberikan orang itu sihat. Segala-galanya daripada Allah. Allah Rabbul Alamin. Dia pentadbir alam. Jadi bila kita ziarah orang sakit, kita sedang melihat keupayaan Allah untuk menyakitkan seseorang. Walaupun kadang-kadang dia ini pakar kesihatan. Walaupun dia kadang-kadang dia ini orang yang hebat. Dia tidak dapat mengatasi kehebatan Allah. Kita nampak kekuasaan Allah di situ. Dan bila kita menziarahi orang sakit, maka kita akan mendengar bagaimana orang yang sakit itu menyebut Allah. Kita akan belajar bagaimana berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan belajar. Dan bila kita ziarah orang sakit, kita akan bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, karena kesihatan yang ada pada kita, karena kita bersyukur. Ya, baik. Itu hadis kedua yang kita belajar pada hari ini. Kita dengar lagi hadis yang lain. Nabi SAW daripada Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udu al-marida wa at'imul ja'i' wa fukul al-'ani." Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, "Udu al-marid," jenguklah orang yang sakit. Wa at'imud da'i', berikanlah makan orang yang lapar. Wa fakul 'ani, dan lepaskanlah orang yang tertawan. Orang yang tertawan kita tolong lepaskan. Orang yang berada dalam tawanan. Tawanan ini tidak semestinya dalam tawanan musuh. Kadang-kadang orang yang berada dalam tawanan alung-alung, tawanan orang-orang yang jahat, tawanan nafsu, tawanan dadah, tawanan daun ketum dan sebagainya. Ini semua orang-orang yang tertawan, orang-orang yang teranyanya. Maka kita cuba untuk melepaskannya. Ini saranan Allah, saranan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Baik. Cuba dengar hadis ini. Mungkin boleh menyemarakkan lagi semangat kita untuk buat amal kebaikan. Wa an Thauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innal muslima idza 'ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a." Apa kata Nabi? Nabi kata, sesungguhnya bila seorang muslim menjenguk saudaranya sesama muslim, maka seakan-akan ia senantiasa berada dalam kebun syurga sehinggalah ia kembali. Nampak tu? Nabi SAW beritahu apa? Bila orang itu menziarahi orang sakit, sepanjang dia berada dalam majlis itu, orang itu seolah-olah dia berada dalam kebun-kebun syurga Allah. Dia berada dalam kebun-kebun syurga Allah Subhanahu wa taala. Qila, maka sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah?" Apakah yang kau maksudkan dengan khurfatul jannah itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, qal janaha. Nabi menjawab, kebun syurga yang sedang berbuah. Nabi jawab, kebun syurga yang sedang berbuah. Jadi boleh dimaksudkan bahawa bila kita datang menziarahi orang yang sedang sakit ini, kita berada di kebun syurga Allah yang sedang berbuah. Sebab apa? Sebab bila kita datang menziarahi orang sakit dengan satu niat. Niat apa? Pertama sekali nak menunaikan sunnah Nabi.
Yang kedua, kita nak merapatkan hubungan silaturahmi. Yang ketiga, kita nak mengambil iktibar biar sedar diri kita ni. Yang keempat, kita nak bersedekah. Macam-macam lagi. Bila ziarah orang sakit, dalam ziarah tu berbagai-bagai perbuatan baik yang kita lakukan. Maka bukankah kita sedang berada pada kebun syurga yang sedang berbuah? Yang akan membuahkan keimanan dalam hati kita. Yang akan membuahkan keyakinan dalam hati kita terhadap kekuasaan Allah. Yang akan membuahkan akhlak yang baik dalam hati kita. Gitu. Ya. Jadi bukankah hebat, tuan-tuan? Bila kita pergi menziarah orang sakit, jangan fikirlah tol tu. Jangan fikirlah minyak tu. Jangan fikirlah masa tu. Ya, pergilah menziarah orang sakit. Mudah-mudahan kita akan mendapat fadilat-fadilat yang disebutkan oleh Nabi tadi. Mari kita dengar hadis yang lain pula. Hadis daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sayyidina Ali, dia dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdaan Nabi? Nabi kata, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi." Nabi kata apa? Setiap muslim yang menjenguk sesama muslim pada waktu pagi, maka ia akan dimintakan rahmat oleh 70,000 malaikat sampailah ke waktu petang. Kita ziarah teman kita yang sakit pada waktu pagi, maka datang sab'una malak. Ya, sab'una alf, 70,000 malaikat. 70,000 malaikat ni datang untuk apa? Minta Allah Ta'ala berikan rahmat kepada orang yang pergi menziarahi orang sakit itu. Sehinggalah pada waktu petang. Dia ziarah pagi, sampai ke petang malaikat berdoa, "Ya Rab, Ya Rab." Bukan seorang malaikat, 70,000 malaikat mendoakan. Orang yang menziarahi kawan dia pada waktu pagi, sampai ke petang malaikat ini berdoa. 70,000 malaikat ini berdoa, "Ya Rab, wahai Tuhan, berikanlah rahmat kepada si fulan yang datang menziarahi orang sakit ini. Berikanlah rahmat." Daripada pagi sampai ke petang dia mendoakan kita. Besarnya. Ya. Wa in adahu asyiyatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Dan jika dia menziarahi orang itu pada waktu petang, maka 70,000 malaikat akan memohon rahmat untuk dia sehingga ke waktu pagi. Kalau dia pergi ziarah pada waktu petang, sampai ke pagi besok, 70,000 malaikat mendoakan orang tadi dengan rahmat. Berikan si fulan ini rahmat, ya Allah. Berikan rahmat. Jadi rahmat Allah ni banyaklah. Mungkin rahmat itu datang dalam bentuk keimanan yang teguh. Mungkin rahmat itu akan datang dalam bentuk kerajinan dalam menunaikan ibadah. Mungkin rahmat itu datang dalam rezeki yang luas. Berbagai-bagai lagi. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Serta ia mendapat jaminan buah-buahan yang siap dimakan di dalam syurga. Jadi orang itu mendapat jaminan untuk dapat makan buah-buahan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dia, tuan-tuan. Ya, itulah dia. Cuba kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sukanya Nabi menziarahi orang yang sakit, hatta orang yang tak Islam pun Nabi ziarah. Orang yang belum Islam pun Nabi datang ziarah. Mari kita dengar hadis ini. Bagaimana Nabi menziarahi seorang budak Yahudi yang sedang sakit. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana ghulamu yahudiyyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda Yahudi yang biasa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia sakit. Famarida, kemudian dia sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjenguknya. Faqa'ada inda ra'sihi, lantas Nabi penduduk berdekatan dengan kepala budak Yahudi yang sakit itu. Ya, faqala lahu, maka Nabi pun berkata kepada kanak-kanak Yahudi yang sakit itu, "Aslim." Nabi kata, "Wahai budak, Islamlah engkau." Masuk Islam. Nabi pergi duduk kat kepala dia.
Nabi bisikkan, aslim, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Fanadhara ila abihi, maka budak tadi pun dia melihat ke arah bapa dia. Sebab dia orang Yahudi. Bapa dia pun Yahudi. Tiba-tiba Nabi datang, Nabi ajak dia masuk Islam. Aslim, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Budak ni, walaupun dia Yahudi, dia rapat dengan Nabi. Ya, macam di kampung-kampung kita lah, anak India, anak Cina kadang-kadang main di rumah kita. Rapat dengan keluarga kita, makan di rumah kita. Cakap Melayu fasih macam kita. Begitulah zaman Nabi, ada seorang budak Yahudi, suka sangat ziarah rumah Nabi. Ya, duduk di rumah Nabi. Jadi bila dia sakit, Nabi ziarah. Lalu Nabi berkata, aslim, kau masuk Islam. Budak tadi pandang muka bapak dia. Bapak dia Yahudi, dia pun Yahudi. Faqala, maka berkatalah bapak budak itu. Bapak budak ini dia Yahudi juga. Apa kata dia? Ati' Abul Qasim. Dia kata apa? Wahai anak, engkau ikutlah cakap Abul Qasim. Abul Qasim itu Nabi Muhammad lah. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita salah seorang daripada anak lelaki dia bernama Qasim. Maka orang Arab kalau anak dia nama Qasim, maka bapaknya dipanggil Abu Qasim. Cuma diletakkan alif lam. Kalau kita jumpa nama Abu Al-Qasim, maka itu untuk Nabi Muhammad SAW saja. Tapi kalau orang itu bukan Nabi Muhammad, dia katakan Abu Qasim, tak ada alif lam. Kalau Nabi Muhammad, Abu Al-Qasim. Jadi kata Yahudi itu, Ati' Abul Qasim, hendaklah kau ikut saja cakap Abul Qasim. Berarti dia ajak kau masuk Islam, masuklah Islam. Tak jadi masalah kepada dia. Sebab apa? Sebab Yahudi tadi terpegun dengan akhlak Nabi. Macam mana Nabi seorang Islam dan orang Yahudi kan tak suka Islam. Tapi walaupun orang Yahudi tak suka Islam, tidak menghalang Nabi untuk menziarahi Yahudi tadi bila dia sakit. Maka hati manusia manakah tuan-tuan yang tidak akan menjadi lembut bila orang yang kita musuhi, bila orang yang kita tidak suka tiba-tiba datang menziarahi kita. Sehingga dia kata, engkau ikutlah agama Muhammad. Ikutlah Muhammad. Sebab dia sudah nampak kebaikan Islam itu. Yang senantiasa mengajak orang untuk bersama-sama, untuk bersatu. Ya, Ati' Abul Qasim. Fa aslama, maka budak itu pun masuk Islam. Budak itu pun mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Maka Nabi pun berkata, fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lepas tu Nabi pun keluar, wa huwa yaqul alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Bila Nabi keluar daripada rumah budak itu, maka Nabi pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan budak tadi daripada api neraka Allah. Syukurnya Nabi, lantas Nabi terus memuji Allah. Terima kasih Allah, segala puji bagi engkau ya Allah yang telah membuka pintu hidayah kepada budak Yahudi tadi untuk menjadi seorang Muslim. Yang telah menyelamatkan ia daripada api neraka Allah. Lihat. Punya sukanya Nabi menziarahi orang sakit. Sampai orang Yahudi sakit pun Nabi pergi menziarahinya. Sebab Nabi tahu orang yang sedang sakit, waris yang sedang menunggu orang sakit, hatinya sedih. Tiba-tiba kita datang menjenguk, sudah tentu mereka akan merasa gembira. Ya. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, itulah dia hadis yang kita baca pada hari ini tentang bagaimana pentingnya kita menghidupkan amalan-amalan sunnah yang telah kita sebut di awal tadi. Ziarah orang sakit, jawab orang bersin, ikut jenazah sampai ke kubur, melepaskan orang yang sedang teranyanya, ya, dan berbagai-bagai lagi tadi. Ini amalan-amalan yang wajar kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah esok kita akan sambung pengajian kita. Kita nak pergi ziarah orang sakit, tapi bagaimana adabnya? Bagaimana adab yang telah disusun oleh Nabi ketika kita ziarah orang sakit? Sebab kalau kita tak jaga adab ini, kita akan menyakiti pula orang yang kita ziarah tadi. Itu. Ya, jadi supaya kita tidak menyakiti orang yang kita ziarah, dan kita juga dapat menghidupkan sunnah ketika kita ziarah orang sakit, maka jangan lupa untuk bersama saya besok pada pukul 10 pagi. Ya, pada pukul 10 pagi itu saya masuk dah. Bila masuk tu saya istighfar lah. Itu. Baca-baca doa kalau nak ikut. Kan? Jadi sementara tunggu 5-6 orang masuk, cukup 5 orang, kita pun on lah. Mula baca hadis. Sampai sekarang ni dah pukul 10.40, 10.35, 10.40. Cukuplah sekadar itu. Sebab saya tahu ibu-ibu semua
Ada kerja. Nak pergi pasar ada, yang tengah nak kopik ikan bilis ada, nak tumbuk cili ada, ya. Nak pergi petik belimbing besi pun ada. Sedap tu, ya. Tak apalah. Kita cukup sekadar ini. Yang penting kita istiqamah. Tak perlu panjang-panjang. Yang penting duduk sekejap. Hebatnya puan-puan yang duduk dalam majlis ilmu pada hari ini ialah waktu pukul 10 ni waktu kita sedang segar mencari dunia. Tiba-tiba kita boleh peruntukkan 1 jam atau setengah jam untuk akhirat. Bukan semua orang boleh buat. Tengah sedap-sedap tadi basuh kain. Tengok pukul 10. Tinggalkan kain untuk duduk dalam majlis ilmu. Ini orang hebat. Tengah sedap-sedap tadi tumbuk cili. Tengah sedap-sedap tadi goreng ikan. Matikan api. Pergi dengar kuliah pukul 10. Ini orang hebat. Boleh mendahulukan Allah dalam segala-galanya. Teruskan kehebatan anda. Kita jumpa esok insyaAllah. Sekian saja. Semoga berjumpa lagi esok. Sampaikan salam saya kepada semua sahabiah yang ikut program kita pada pagi ini. Dan video ini kita tinggalkan rakaman dia untuk diikuti dan diulang-ulang oleh mereka yang tak hadir insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.